Pada tahun 2019, seantero dunia digemparkan dengan penularan sejenis wabak yang umumnya dikenali sebagai coronavirus atau COVID-19. Wabak ini dikategorikan sebagai sebuah penyakit yang berbahaya dan boleh mengundang kehilangan nyawa. Penyakit berbahaya yang kian digeruni ini menunjukkan tanda-tanda awal yang sukar dikenal pasti kerana persis gejala ringan seperti demam, sesemak, batuk dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, masyarakat pada awal waktu penularan tidaklah memandang serius gejala ini dan mengambil mudah dengan memilih untuk tidak membuat pemeriksaan di klinik ataupun hospital-hospital terdekat. Hal ini menyumbang kepada peningkatan drastik kes harian dan kes kematian yang dicatatkan. Pada mulanya, negara Malaysia adalah antara negara terawal yang berjaya mengawal penularan COVID-19 ini dan sering menjadi topik perbualan hangat di serata dunia mengenai kehebatan pemimpin dan rakyatnya dalam berganding bahu mencari penyelesaian yang efektif kepada perkara ini. Namun demikian, situasi sedemikian tidak dapat dikekalkan apabila keadaan negara kita kembali serius apabila jumlah kes yang disahkan positif mencanak naik ekoran terdapat pelbagai kluster baharu yang berpunca dari dalam dan luar negara. Status sektor ekonomi kita juga turut sama terjejas seiring dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Oleh yang demikian, sering menjadi tanda tanya kepada masyarakat berhubung kait dengan peranan masing-masing dalam menghentikan penularan wabak berjangkit ini daripada terus berleluasa. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mencari jawapan kepada persoalan tersebut. Kajian dijalankan berlandaskan beberapa objektif seperti di bawah. Yang pertama, mengenal pasti punca atau faktor penularan COVID-19. Yang kedua, mengenalkan langkah-langkah pihak kerajaan dan masyarakat dalam mengatasi penularan COVID-19. Yang ketiga, mengkaji kesan penularan COVID-19 kepada negara Malaysia. Saya Muhammad Asif akan membentangkan tentang punca dan faktor penularan COVID-19. Coronavirus merupakan sekumpulan virus yang boleh membawa penyakit pada haiwan dan manusia. Strain baru coronavirus dipanggil sindrom pernafasan akut teruk coronavirus 2 yang juga merupakan punca penyakit COVID-19. Wabak ini bermula di Wuhan, iaitu bandar yang terletak di wilayah Hubei, China. Laporan kes pertama COVID-19 adalah pada Disember 2019 di pasar yang menjual makanan laut dan haiwan di Wuhan. Apabila pengidap COVID-19 mengembus nafas atau batuk, mereka mengeluarkan titisan kecil yang mengandungi virus itu. Titisan ini boleh masuk ke individu lain yang sihat tanpa virus melalui hidung atau mulut, menyebabkan jangkitan berlaku. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan bahawa seseorang yang tidak mempunyai gejala untuk menyebarkan virus. Kes pertama COVID-19 dikesan di Malaysia pada 25 Januari 2020 yang dikesan daripada 3 warga China yang sebelum ini telah rapat dengan orang yang terjangkiti di Singapura. Pada 24 Januari 2020, mereka telah memasuki Malaysia melalui Singapura. Warga Malaysia pertama yang disahkan mengidap COVID-19 adalah pada 4 Februari 2020. Lelaki tersebut yang berusia 41 tahun itu baru sahaja pulang dari Singapura dan telah mula menunjukkan gejala demam dan batuk. Seseorang warga negara Malaysia berumur 40 tahun telah dilaporkan positif COVID-19 pada 6 Februari 2020. Dia tidak berjalan atau singgah di kawasan yang dijangkiti, tetapi dia adalah adik kepada lelaki yang merupakan warga Malaysia pertama yang disahkan mengidap COVID-19. Dia merupakan pesakit pertama yang dijangkiti virus itu melalui penularan tempatan di Malaysia. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan meningkat secara agak perlahan pada Mac 2020 sehingga satu acara keagamaan iaitu Himpunan Tabligh berlangsung di Seri Petaling, Kuala Lumpur yang telah menjadi punca kepada peningkatan mendadak dalam kes. Beberapa minggu selepas acara itu, Malaysia mencatatkan jumlah kes positif COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Selepas penurunan kepada rekod antara 1 dan 2 digit kes dari Julai hingga September 2020, Malaysia memasuki gelombang ketiga wabak pada awal Oktober. Bilangan kes paling ketara dicatatkan di Sabah, di mana beberapa kelompok besar kes telah dikenal pasti. Bilangan kes di Sabah bertambah buruk selepas pilihan raya negeri Sabah pada 26 September, di mana orang yang pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah ke Semenanjung Malaysia juga diuji positif. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Nasha Zani binti Asmani memegang kad nombor 287951 akan meneruskan penerangan tentang langkah-langkah kerajaan dalam mengatasi penularan wabak COVID-19. Langkah proaktif pertama yang dilaksanakan adalah Perintah Kawalan Pergerakan
PKP. Terdapat 4 fasa PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan iaitu PKP, PKPB, PKPD dan PKPP di 54 kawasan termasuk di kawasan penjara. Perintah kawalan pergerakan ini telah dilaksanakan bermula pada 18 Mac 2020. Seterusnya adalah pematuhan kepada SOP yang sangat ketat. Rakyat Malaysia telah disuruh untuk sentiasa memakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal dan sentiasa menggunakan alat pembasmi kuman sebagai langkah menghindarkan diri daripada jangkitan COVID-19. Kerajaan juga telah melaksanakan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan iaitu PICK bagi meningkatkan imunisasi diri daripada terkena jangkitan COVID. Sasaran pertama suntikan vaksin diberi kepada barisan hadapan dan sasaran kedua pula diberikan kepada kumpulan individu yang berisiko tinggi. Akhir sekali barulah pemberian vaksin diberikan kepada orang ramai. Dalam usaha memutuskan rangkaian COVID-19 dan memulihkan kembali ekonomi Malaysia, kerajaan telah menggalakkan rakyat Malaysia untuk melaksanakan ujian saringan kendiri berikutan kebenaran rentas negeri di seluruh Malaysia. Demi keprihatinan terhadap rakyat Malaysia, kerajaan telah menurunkan harga bagi kit ujian kendiri RTK antigen dan akhir sekali kerajaan juga telah melaksanakan program saringan prihatin perkeso bagi pekerja-pekerja asing yang mencarum dengan perkeso. Di sini jelaslah bahawa pelbagai inisiatif dan usaha kerajaan untuk memutuskan rangkaian COVID-19 demi keselamatan dan keselesaan rakyat Malaysia. Terdapat beberapa kesan penularan COVID-19 kepada masyarakat dan juga negara Malaysia. Antara kesan negatif yang telah dihadapi ialah ekonomi negara Malaysia telah terjejas. Apabila negara dilanda penyakit ini, banyak sektor ekonomi tidak dapat dijalankan seperti perkelangan dan juga pelancongan. Rakyat juga hilang punca pendapatan atas sebab banyak sektor ekonomi yang tidak boleh dibuka sepanjang perintah kawalan pergerakan dijalankan. Selain itu, impak negatif penularan COVID-19 ialah kesihatan mental masyarakat yang berpanjangan. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat perlu mematuhi arahan pihak kerajaan supaya duduk di rumah dan keluar apabila kecemasan dan membeli barangan keperluan sahaja. Hal ini telah menyebabkan masyarakat terkurung di rumah sama ada bersama keluarga atau bersendirian. Penularan COVID-19 telah mengubah gaya hidup masyarakat Malaysia. Kita telah digemparkan dengan penularan ini di seluruh negara dan hal ini telah mengubah gaya hidup masyarakat dengan norma baharu. Norma baharu yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia ialah kita perlu memakai pelitup muka setiap kali kita keluar dari rumah dan berada di tempat awam. Pemakaian pelitup muka sedikit sebanyak dapat membantu kita daripada berjangkit daripada individu yang positif. Selain itu, penularan COVID-19 juga telah meninggalkan kesan kepada aspek pendidikan. Ia telah menjejaskan sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pembelajaran juga telah bertukar dari bersemuka kepada belajar secara maya. Semua peringkat pelajaran perlu belajar di rumah sehingga sekolah dibuka semula. Pembukaan sekolah akan membahayakan kesihatan pelajar kerana kes COVID-19 di Malaysia agak... Baiklah, saya akan teruskan bahagian kesimpulan. Secara keseluruhan, keprihatinan seluruh rakyat Malaysia dalam menyekat penularan wabak COVID-19 ini merupakan elemen yang penting kerana ia dapat mendorong kepada pengurangan jumlah kes yang positif di dalam negara ini. Dalam pada itu, setiap rakyat Malaysia perlu cakna akan isu tersebut dalam memerangi COVID-19 yang semakin menular. Akhir kata, setiap pihak perlu memainkan peranan masing-masing bagi membendung virus ini daripada terus tersebar agar kita dapat menjalani kehidupan harian yang normal seperti biasa pada masa yang akan datang.